Seperti biasa, setiap hari Rabu kami akan bawakan kepada anda segmen Ringgit Biz yang menyentuh kepada pengurusan kewangan peribadi dan juga nilai ringgit anda. Untuk hari ini kami bawakan kepada anda topik Cakna Cukai anda bersama dengan tetamu di studio. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu apa kata anda. Apa yang saya tahu, cukai merupakan satu sumber kepada ekonomi negara yang mana manfaatnya akan dirasai oleh rakyat sendiri. Tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk melunaskan pembayaran cukai untuk kesejahteraan bersama. Pendapat saya, cukai adalah kutipan yang dibuat kerajaan melalui rakyat bagi tujuan untuk memulangkan semula segala kebaikan dan manfaat kepada rakyat. Sebagai contoh untuk penambahbaikan hospital, sekolah dan jalan raya. Selain itu juga, boleh meringankan beban sara rakyat melalui bantuan-bantuan subsidi ke atas barangan keperluan asas dan keperluan harian yang lain. Cukai ini adalah suatu perkara yang harus, lagi-lagi cukai pendapatan menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia membayar cukai. Dan susulan untuk perkara itu, kita perlu buat beberapa perkara untuk cukai. Contohnya, menyediakan diri kita untuk mengurus cukai. Cakna cukai anda. Baik, itu tadi antara kata-kata mereka tentang cukai. Jadi untuk perbincangan yang lebih lanjut, kita akan bersama dengan tetamu di studio yang telah pun bersedia dengan kita ketika ini, iaitu Encik Muhammad Syazwan Malik, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan Biz Malaysia pada petang Rabu ini, Tuan. Assalamualaikum, terima kasih. Baik, jadi mungkin sebagai permulaannya, kita nak tahu juga ataupun kita nak memahami mengenai cukai, terutama kepentingannya untuk rakyat dan juga negara. Bagaimana, Tuan? Okey, pertama sekali terima kasih Akmal untuk pengenalan tadi dan juga terima kasih kepada BIS Malaysia kerana sudi menjemput Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi membuat satu perkongsian. Okey, jadi berbalik kepada soalan Akmal tadi. Okey, berkenaan dengan pentingnya untuk orang awam, rakyat memahami tentang cukai ini. Okey, sebenarnya kita rujuk balik satu peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi okey, jadi apabila kita kenal cukai ni, kita akan rasa senang untuk bayar ni. Okey, macam itulah. Jadi saya di sini hari ini akan cuba memperkenalkan tentang cukai ni kepada Akmal dan orang awam semualah. Okey, jadi cukai ni dia ada beberapa kepentingan kepada masyarakat. Okey. Jadi kenapa kerajaan wajibkan untuk semua orang yang berkelayakan untuk membayar cukai pendapatan? Jadi mesti ada sebabnya. Okey, saya kongsikan dua sebab untuk hari ini. Yang pertama adalah seperti yang kita semua tahu, sejak 2020 kita dilanda wabak COVID-19. Jadi sejak wabak ini dilanda, kita memang banyak cabaran, halangan yang dihadapi oleh bukan saja negara, rakyat, semua orang terkesan. Okey, jadi antara kesannya adalah dia kena masuk hospital. Betul. Jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Jadi itu semua tu adalah macam mana kerajaan nak counter balik masalah tu. Jadi dengan kutipan cukai ni, apa yang kerajaan buat, kalau kita tengok dalam belanjawan Kerajaan Persekutuan 2022, sebanyak lebih kurang 39% hasil kerajaan yang datangnya daripada cukai langsung ni, dia telah peruntukkan untuk pembelanjaan pembangunan, di mana dalam pembelanjaan pembangunan ni dalam lebih kurang 7% tadi adalah kumpulan wang COVID-19. Jadi dalam kumpulan wang ni yang dia pastikan pelaksanaan program, projek yang untuk pakej-pakej pemulihan, pakej-pakej rancangan yang untuk memastikan bagaimana negara, orang awam, rakyat, masyarakat semua boleh pulih semula daripada pandemik COVID-19 ni. Itu salah satu kebaikannya lah. Okey. Yang kedua pula, macam mana
Untuk para peniaga, tadi tu untuk orang awam ni para peniaga. Okey. Contohnya para peniaga. Para peniaga dia para peniaga macam individu ni lah yang kecil-kecilan ni. Macam mana peniaga ni dia nak tambah modal dia. Okey, secara asasnya kalau kita nak tambah modal paling mudah sekali kita buat pinjaman bank. Betul. Okey. Jadi untuk buat pinjaman bank kita mesti ada satu dokumen sokongan lah yang mengatakan okey, bank nak tengok okey, encik ni mampu bayar, mampu buat bayaran semula. Jadi macam mana kalau kita berniaga, macam mana kita nak buktikan kepada bank? Jadi salah satu dokumen sokongan yang bank perlukan adalah borang cukai pendapatan yang dihantar. Jadi itu adalah salah satu lagi kelebihan lah kepada orang yang melaporkan cukai pendapatan ni. Jadi dari segi itu boleh membantu dia untuk meluaskan lagi perniagaan dia. Dia ada banyak lagi sebenarnya dia punya kebaikan kepentingan dia. Tapi kalau kita kupas tu memang tak habis. Baik. Tapi yang pastinya cukai adalah merupakan salah satu ataupun elemen yang penting kepada pembangunan negara, yang bukan sahaja mungkinlah orang-orang akan berfikiran bahawa kita perlu bayar cukai, tapi apa yang manfaat kita dapat? Sebenarnya banyak manfaat yang rakyat dapat sebenarnya. Betul. Daripada pembayaran cukai itu akan kembali semula kepada rakyat semula. Baik. Jadi kalau kita bercakap pula tentang persediaan untuk cukai ini. Jadi apa antara persiapan yang perlu dibuat oleh rakyat dalam pengurusan cukai, terutama pada awal tahun ini dan juga sebelum bulan cukai, Tuan? Okey, untuk persiapan untuk biasanya dalam setiap tahun tu bermula 1 Mac tu kira mulalah tempoh cukai pendapatan ni akan kira orang kena hantar borang. Betul. Dia taksir cukai dia buat bayaran dalam tempoh tu. Kira itu adalah satu tempoh yang kira macam peak lah untuk LSDN ni, untuk rakyat Malaysia yang layak membayar cukai. Jadi itu adalah satu tempoh yang permulaan yang peak. Jadi apa persediaan dia daripada macam Akmal sebut tadi, daripada awal tahun. Jadi persediaan daripada awal tahun sebenarnya kita kena bersedia daripada tahun sebelum lagi. Baik. Sebab apa yang kita akan buat adalah kita akan taksir macam ni tahun 2022, kita akan taksir pendapatan kita dalam tahun 2021. Tahun yang lepas. Tahun yang lepas. Baik. Jadi semua kita punya pendapatan, belanja adalah berkaitan dengan tahun 2021. Jadi untuk kita buat tuntutan pelepasan, pendapatan semua, kita perlukan dokumen sokongan. Biasanya paling biasa sekali yang disebut adalah resit. Okey, jadi dia beli, contohnya dia beli handphone, nak claim kena ada resit. Tapi beli 2021. Jadi apa yang boleh dibuat dalam tempoh ni sebelum sampai ke 1 Mac tu adalah orang awam boleh siapkan dah. Okey, siapkanlah resit-resit, resit insurans, resit apa-apa yang berkaitan yang dia boleh tengok, boleh semak, dia nak claim, okey, siapkan resit tu semua. Jadi itu dari segi persiapan awal untuk individu tu sendirilah. Okey, apa pula, macam mana pula tempoh dia nak hantar borang ni? Okey, untuk hantar borang individu, kalau individu yang penggajian ni dia maksud ni makan gaji sajalah. Okey, individu dalam kumpulan ni dia hantar borang bermula 1 Mac hingga 30 April. Macam mana pula individu yang tadi yang kita sebut tadi, dia ada perniagaan. Okey, individu perniagaan dia boleh hantar borang sehingga 30 Jun. Dia ada extension lah sampai dia punya tempoh dia tu sampai 30 Jun. Tapi borang dia berlainan. Individu yang makan gaji, borang BE. Individu yang berniaga tadi, borang BE. Jadi ada juga selain daripada itu, sebab apa? Sekarang ni LSDN kita tengah mempromosikan, tengah mempromosikan untuk menggunakan medium elektronik. Baik. Okey, untuk menggunakan medium elektronik. Jadi untuk hantar borang pun boleh hantar borang secara elektronik yang kita namakan melalui e-filing. Okey, so untuk menghantar borang secara e-filing ni dia boleh akses melalui sistem MyTax. Okey. Macam mana untuk akses sistem MyTax? Okey, jadi pembayar cukai yang layak sebenarnya dia akan dapat ada nombor cukai pendapatan lah. Baik. Okey. Katakanlah dia seorang peniaga, dia belum ada nombor cukai pendapatan, dia boleh buat pendaftaran dulu. Langkah pertama pendaftaran dulu. Baik. Nak daftarkan nombor cukai pendapatan. Jadi secara online pun boleh melalui e-daftar. Okey. And then dia untuk akses kepada sistem MyTax tu, dia perlu dapatkan nombor PIN dahulu. Baik. Okey, jadi nombor PIN ni kita akan keluarkan khas untuk dia sahaja, individu ni sahaja. Jadi individu ni bertanggungjawablah untuk menjaga kata laluan, menjaga keselamatan dia punya maklumat data semua dan sebagainya. Dia punya maklumat jangan terbocorlah. Okey. Jadi untuk dapatkan nombor PIN ni macam mana?
Okey, pertama dia boleh cara dia dapatkan kalau secara atas talian dia boleh dapatkan melalui borang maklum balas pelanggan di laman web lembaga hasil di bawah butang permohonan. Permohonan nombor PIN e-filing. Okey, jadi daripada situ dia boleh buat secara atas talian. Kalau dia tak nak buat atas talian, boleh ke cawangan yang terdekat. Baik, itu antara persiapan lah yang perlu dibuat tu. Persediaan sebenarnya untuk memohon ataupun melaksanakan cukai pada tahun ini adalah melaksanakan ataupun mentaksir cukai pada tahun lepas. Betul. Jadi untuk tahun hadapan kita perlu bersedia pada tahun ini. Betul. Dengan menjadikan ataupun mengumpul semula risit-risit itu. Saya nak tanya juga berkenaan dengan mengumpul risit, adakah kalau kita ambil secara mengambil gambar risit-risit tersebut, adakah ianya boleh digunakan atau ianya perlu secara fizikal risit itu? Okey, secara logiknya lah, kita risit-risit ni, kalau risit berkaitan dengan buku, berkaitan dengan mungkin kita beli handphone dekat mall, jadi semua risit-risit ni biasanya digunakan secara bentuk karbon. Apa yang kami cadangkan adalah dia boleh scan risit tu, ambil gambar, scan, simpan. Sebab risit ni kita kena simpan selama 7 tahun. Risit ni kena simpan selama 7 tahun. Sebab apa? Hasil dia boleh kita dibenarkan untuk membuat audit lah untuk tahun-tahun yang kebelakangan. Jadi audit ni kita akan minta, okey, cik hari tu kemarin tu ada claim alat sukan. Jadi kita akan minta lah. Kalau ada, okeylah, kira habis lah. Seharusnya ada dua perkara ataupun dua simpanan lah. Kita boleh simpan secara orang kata soft copy dan juga hard copy, kedua-duanya perlu disimpan sekiranya berlaku bencana dan juga sebagainya. Kita ada penyelamat yang kedua. Betul. Baik, jadi tuan, kalau kita melihat juga ataupun melihat pula kepada tahap kesedaran rakyat untuk membayar cukai pula bagaimana? Okey, untuk tahap kesedaran ni first kali saya terangkan dulu macam mana kita ukur tahap kesedaran ni. Okey, yang pertama kita ukur melalui borang yang dihantar oleh pembayar cukai. Jadi daripada trend ni kita nampak ada peningkatan lah, daripada tahun ke tahun ada peningkatan. Jadi daripada trend ni kita nampak ada peningkatan kesedaran cukai di kalangan orang awam ni lah. Lagi satu, kita boleh juga tengok daripada segi kutipan. Tapi kutipan ni kita tak boleh ambil secara literally lah. Dia ada juga banyak dia kesan ekonomi semua. Macam kita tengok dalam tahun 2019 sebelum COVID, okey, kutipan tinggi. Lepas tu 2020 kutipan jatuh. Sebab dalam tahun 2020 tu ada banyak kerajaan bagi pelepasan kepada peniaga-peniaga, pelepasan cukai, ini, itu. Jadi kadar cukai yang boleh dikenakan tu adalah lebih rendah lah. Jadi dalam tahun 2021 dah meningkat balik. Baik. Dan daripada data itu kita dapat saksikan bahawa ketika ini para pengguna atau masyarakat lebih celik cukai ketika ini. Baik, jadi tuan, kita akan berhenti seketika dan kita akan tanya lagi banyak soalan berkenaan dengan cakna cukai anda ini. Boleh. Dan untuk anda yang sedang menonton, teruskan kesetiaan bersama kami di BIS Malaysia. Berhenti seketika. Selanjutnya, kerajaan bercadang untuk melanjutkan beberapa galakan cukai, termasuk pengecualian cukai pendapatan kepada penganjur aktiviti kesenian dan kebudayaan, serta pertandingan sukan dan rekreasi bertaraf antarabangsa sehingga tahun taksiran 2025. Pengecualian duti hiburan ke atas aktiviti hiburan termasuk taman tema dan panggung wayang di semua wilayah persekutuan, dan pengecualian cukai pelancongan dilanjutkan lagi sehingga 31 Disember 2022. Pihak negeri juga disaran untuk memberi pengecualian duti hiburan bagi menyokong pemulihan sektor ini. Cakna cukai anda, topik yang kami bawakan dalam Ringgit Biz seketika ini, dan masih lagi bersama dengan tetamu di studio iaitu Encik Muhammad Syazwan Malik, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik tuan, tadi aku kongsikan berkenaan dengan kesedaran masyarakat Malaysia yang semakin meningkat, semakin tinggi, dan itu merupakan satu indikator yang sangat baik kepada pemilikan ataupun kepada pendapatan negara sebenarnya. Dan mungkin boleh tuan kongsikan berkenaan dengan statistik pula. Statistik pembayar cukai, pendapatan individu dan juga perniagaan di negara kita ini pula bagaimana? Untuk statistik pembayar cukai individu dan peniaga, okey, sehingga 31 Januari, untuk statistik pembayar cukai individu, penggajian, yang macam kita cakap tadi, makan gaji saja, dia ada lebih kurang hampir 4 juta. Hampir 4 juta individu yang berdaftar. Untuk individu yang
saya silap. Dia punya individu yang berniaga tadi hampir 4 juta. Individu yang makan gaji tu adalah 13 juta. Dia lebih 13 juta. Jadi itu menunjukkan jumlah yang tinggilah. Baik, itu juga angka yang sangat memberangsangkan sebenarnya. Dan sekiranya ataupun tahun-tahun yang mendatang pastinya akan lebih meningkat lagi, dan ini memberikan satu gambaran yang baik kepada pendapatan negara. Dan Tuan, kalau kita lihat ataupun bercakap tentang cukai sebelum ini, mungkin 5 tahun ke belakang, ada yang mengatakan nak mengelak cukai kerana tidak mahu terkesan dengan pendapatan yang mereka dapat. Itu antara mungkin salah faham daripada pengguna, daripada peniaga dan juga sebagainya. Jadi antara salah faham lain yang sering terjadi tentang cukai ini perlu bagaimana, Tuan? Okey. Untuk salah faham di kalangan orang awam lah dengan pembayar cukai ini terhadap kenapa terhadap cukai ini sendiri. Okey. Sebenarnya ada juga salah faham yang macam Akmal cakap tadi tu, ada juga. Cuma yang biasa saya jumpa, yang paling biasa sekali adalah berkenaan dengan zakat. Okey, untuk individu Muslim sebenarnya, kalau dia buat bayaran zakat, jadi zakat tu sebenarnya boleh ditolak daripada cukai pendapatan. Baik. Okay. Tapi salah faham yang terjadi adalah bila dia buat bayaran zakat, tak perlu bayar cukai. Dia tak perlu dah declare cukai. Sebenarnya dia masih lagi perlu buat laporan cukai pendapatan. Sebab apa? Daripada laporan itulah kita nampak, okey, jadi encik dah bayar zakat banyak ni, dia tolak daripada situ. Katakanlah cukai dia 2,000 dia kena bayar. Zakat yang dah bayar dalam tahun tu 1,000. Jadi tolak dari situ. Jadi cuma cukai yang kena bayar adalah 1,000 saja. Itu untuk individu lah. Baik. Jadi itu salah satu salah faham yang terjadi. Terjadi. Ada juga sebab macam kita tengok sejak kebelakangan ni, especially lah waktu pandemik ni, jadi ramai dah mengubah corak perniagaan dia daripada fizikal kepada atas talian. Jadi untuk perniagaan atas talian ni ada juga salah faham terjadi. Jadi ada yang beranggapan apabila dia berniaga atas talian, jadi tak perlulah dia tak perlu lapor cukai pendapatan, tak perlu lapor daftar SSM. Jadi sebenarnya apa-apa perniagaan dia masih lagi perlu buat pendaftaran cukai pendapatan. Pendaftaran dan hantar borang. Lagi satu stigma dia adalah okey macam ni, rugi. Perniagaan rugi, tak perlu hantar borang, tak perlu lapor. Sebenarnya, walaupun perniagaan rugi, masih lagi perlu buat laporan cukai pendapatan. Dia untuk membantu peniaga itu sendiri untuk laporkan kedudukan perniagaan dia sendiri. Sebab dalam borang cukai pendapatan tu ada dia punya untung rugi, kita nampak kat situ. Jadi maklumat bank pun akan membantu nanti. Baik, itu sebenarnya yang perlu kita perhalusi, perlu kita fahami dan juga perlu kita ketahui sebenarnya tentang cukai. Jangan tersalah faham dan akhirnya akan memberikan kesan kepada pengguna, kepada peniaga. Sekiranya pembayaran cukai yang tertunggak, mereka perlu melunaskan satu jumlah atau angka yang sangat besar, itu pasti akan membebankan mereka nanti. Baik, jadi kalau kita lihat tentang ataupun menyentuh pula tentang pelepasan cukai, Tuan. Apakah pelepasan cukai yang layak dinikmati oleh rakyat Malaysia bagi tahun taksiran 2021? 2021. Okey, untuk tahun 2021 ni, okey, untuk secara saya akan kupas pelepasan cukai yang baru diadakan. Okey, yang mungkin orang tak sedar. Okey, jadi yang pertama adalah gaya hidup yang khusus. Pelepasan gaya hidup yang khusus. Pelepasan gaya hidup ni dia ada 2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, pembelian laptop, pembelian komputer, tablet, peralatan sukan, gym, internet dan sebagainya, semua dalam tu 2,500. Tapi untuk tahun 2021 ada tambahan lagi 2,500 untuk pembelian yang macam saya sebut tadi tu. Dia satu yang tambahan ni kira total 5,000 lah. Untuk pelepasan gaya hidup ni. Yang ni dah diperkenalkan daripada tahun 2020 lah. Okey. Jadi dalam 2021 pun masih ada. Dan ada lagi tambahan 500 untuk pelepasan gaya hidup ni, dia khusus untuk aktiviti pembelian aktiviti sukan. Pembelian aktiviti sukan untuk individu tu. Jadi tambah 500. Jadi
untuk pelepasan gaya hidup saja ada 5,500. Lagi satu yang ketara sikit adalah untuk tahun 2021 ni ada pelepasan cukai di bawah perubatan. Di bawah perubatan ada pelepasan untuk belanja COVID-19. Okay, jadi belanja vaksinasi pun ada dan belanja untuk COVID test, membeli peralatan yang kita buat ujian tu, semua tu ada pelepasan dia. Tapi perlu ada resit lah semua tu. Baik, jadi itu semua memberikan satu kelebihan dan juga manfaatlah kepada masyarakat sebenarnya. Yang penting, paling penting kena simpan resit pembelian. Itu adalah dokumen sokongan yang perlu kita sediakan. Kerana kalau tak ada, semua tu agak sukar untuk kita dapatkan pelepasan dan juga sebagainya. Jadi mungkin ada tambahan gitu dia kalau pelepasan untuk tadi? Pelepasan ni yang saya sebut tadi tu antara pelepasan lah. Okey, macam mana pula kalau nak kira penonton nak tengok pelepasan penuh. Macam mana nak tengok pelepasan penuh yang ada? Okey, boleh layari laman web Lembaga Hasil di bahagian pelepasan cukai. Boleh rujuk dekat situ. Dan kita ada perbandingan lah tahun-tahun sebelum ada pelepasan apa lagi. Baik, itu tempat ataupun platform yang kita boleh fahamkan, boleh hadamkan maklumat tentang Lembaga Hasil dan juga tentang cukai sendiri. Baik, jadi kalau kita melihat kepada pembayaran semula, ini mungkin topik yang orang suka lah. Bila dah membuat pelepasan cukai, dah melaksanakan isi dokumen dengan lengkap semua, berapa lama tempoh agaknya mereka akan dapat pembayaran semula sekiranya pembayaran terlebih, ataupun dengan bagaimana boleh ditakrifkan sebagai pembayaran yang terlebih cukai pendapatan mereka, Tuan? Dia terma yang selalu orang gunakan adalah refund. Di isi borang dapat refund. Itu yang selalu orang sebutlah. Jadi maksudnya adalah untuk terma refund ni, bayaran balik ni, kita akan tengok potongan cukai bulanan dia. Contoh yang paling mudah saya boleh bagi, contohnya potongan cukai bulanan dia tahun tu adalah 2,400. Jadi bila dia isi borang cukai semua, isi dah dia punya zakat, pelepasan semua dah isi. Jumlah cukai pendapatan yang kena 1,000 je. Jadi dia dah bayar 2,400. Dia kena cukai 1,000 je. Baik. Jadi bayaran balik yang RSDN kena bayar balik adalah 1,400 tadi tu. Jadi berapa lama? Berapa lama tempoh untuk dapatkan balik refund tu? Daripada tarikh dihantar tu, sepatutnya dia dapat dalam masa 30 hari bekerja. Baik. Sepatutnya dia akan dapat refund tu dalam 30 hari bekerja. Jadi katakanlah kalau lepas 30 hari masih tak dapat lagi, dia boleh rujuk dengan Lembaga Hasil balik. Kenapa? Mungkin ada tunggakan tahun sebelum ataupun ada apa-apa salah isi borang, macam tu. Baik, tapi kalau menurut pengalaman saya sendirilah daripada refund tu, memang sangat pantas, sangat mudah, sangat cepat dan rasanya tak perlu kita macam orang cakap macam renyah untuk kita sebenarnya. Kita ikut saja apa panduan yang perlu kita lakukan, perlu laksanakan dan semuanya akan berjalan dengan lancar untuk kita laksanakan segalanya. Baik, jadi seperti Tuan maklumkan tadi, kita boleh dapatkan maklumat lebih lanjut menerusi laman Sesawang. Betul. Laman Sesawang. Sekiranya mereka ingin bertemu ataupun bercakap secara langsung secara komunikasi, jadi bagaimana Tuan? Okey, untuk bertemu dengan pegawai Lembaga Hasil tak ada masalah. Dia boleh datang ke mana-mana cawangan terdekat dengan dia, boleh datang ke kaunter setempat kita dan bertemu dengan pegawai Lembaga Hasil. Untuk kaedahnya dia boleh datang secara temu janji ataupun boleh walk in saja datang. Untuk bercakap dengan pegawai Lembaga Hasil boleh hubungi kita punya talian K-Line lah. Baik. Dia punya. Itu antara platform ataupun medium yang boleh kita laksanakan secara langsung berkomunikasi dengan pegawai-pegawai LHD sendiri. Baik, jadi mungkin sebahagian terakhir ni kita nak tahu juga sekiranya mereka ataupun pengguna rakyat Malaysia ini tidak mengendahkan cukai, macam mereka kata tak payahlah cukai, apa kesan yang bakal mereka dapat ataupun apakah yang mereka bakal hadapi, Tuan? Okey, untuk katakanlah kita bincang daripada sudut individu ni dia kena bayar cukai pendapatan dia dikenakan cukai. Untuk individu yang makan gaji, dia tak hantar borang cukai mulai tahun 2014, tak apa. Itu bukan lagi satu kesalahan. Baik. Okey. Untuk individu yang berniaga. Jadi untuk individu yang berniaga ni,
kesan dia adalah apabila satu tadi macam saya cakap tadi daripada awal tadi, dia mudah untuk dia buat pinjaman bank. Okey, jadi itu mungkin satu kesan kepada diri dia lah, pinjaman bank. Ataupun apabila tiba-tiba nanti dia kena hantar borang. Kita ada situasi memerlukan dia kena hantar borang. Jadi katakanlah bila dia hantar borang, kena pendapatan dia 10,000. Ada penalti dia. Jadi penalti. Baik, itu dia. Itu yang kesan paling jelas boleh kita dapat ataupun kita hadapi nanti. Betul. Dan pastinya tanggungjawab kita bersama melaksanakan cukai, melunaskan cukai, membantu pembangunan negara. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Syazwan Malik, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang bersama-sama dengan kita berkongsi tentang cakna cukai anda. Baiklah saudara, ringgit BIS itu tadi menutup BIS Malaysia di 23 Februari 2022. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.